solat Isyak. Jadi kita boleh sampai pukul 9 Ustaz. Boleh. Jadi malam ini kita lambat sikit lah. Mungkin Isyak kita bisa dalam 8.30 macam tu kan. Atau lagi 2 ketika jadi kita teruskan sampai Isyak boleh? Sampai pukul 9 boleh? Boleh Nah, kita ikutlah SOP daripada jabatan. Seperti biasa untuk mematuhi sarana daripada jabatan, pastikan kita bagus sekali menggunakan telefon separuh muka itu sepanjang masa baru ini menjalankan sosial dengan beberapa pasangan. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat bermasa ini. Jadi saya tak bermasa. Jadi saya sebagai saya tak ada buat taruh ni Ustaz. Boleh? Apa? Okey, tak apa. Dia nak kenal. Ramai nak kenal dengan Ustaz kan. Ustaz dan tinggal di atas kat masa kita. Dan ramai ni ikut aja bersama-sama dengan kami. Jadi saya dengan benar hormat bersilakan Ustaz Maulana Abdul menyampaikan ceramah Isra' Mi'raj dengan tajuk Iktibar Isra' Mi'raj. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis Cikgu Bakar, seterusnya yang dihormati pengurusi Masjid Karya Pantai, Lidah Tuan Kuasa, setiausaha, Imam Bilal, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat berhimpun dalam rumah Allah Subhanahu wa taala menghadiri majlis agama, majlis yang disebutkan di dalam hadis, majlis yang turunnya ketenangan, sakinah, dan juga majlis yang turun di malaikat rahmat, dan juga majlis yang nama pesertanya disebutkan oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikatnya. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, peristiwa Isra' Mi'raj ni ialah peristiwa yang agung yang berlaku kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa sebegini walau banyak mana kali diulangkan pun, dia akan memberi manfaat kepada iman kita. Dia akan memberi manfaat kepada keimanan kita. Ini kerana peristiwa yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin banyak kali diulangkan, maka dia akan menambahkan keimanan kita dan akan menyuburkan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala dan juga keyakinan kita kepada kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tiada tahun orang akan bicara pasal Isra' Mi'raj. Bila tiba bulan Rejab, 27 Rejab, dan selepasnya, maka akan ada undangan ustaz-ustaz untuk ceramah Isra' Mi'raj. Secara umumnya, poin yang disampaikan memang takkan lagi lah, iaitu Isra' Mi'raj. Orang akan bicara pasal Isra' Mi'raj. Tetapi mungkin untuk orang yang datang masjid, orang yang biasa hadir kuliah agama, orang yang istiqomah semayang, ataupun orang yang memang menghadiri majlis ilmu, bagi mereka peristiwa Isra' Mi'raj ni ialah peristiwa yang berlaku, peristiwa yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Maknanya
kalau kita sampaikan pasal peristiwa Isra' Mi'raj ni, maka dia akan kata bahawa Nabi SAW naik ke langit. Orang akan cakap tahu bahawa peristiwa tu Nabi SAW naik ke langit. Ini untuk orang yang mana hadir biasa datang majlis agama. Tapi pada hari ini, realiti yang berlaku dalam masyarakat yang mungkin tak pernah semayang, ataupun mungkin dulu pernah semayang, sekarang tak semayang. Majlis agama, majlis ilmu macam ni jauh sekali, tak pernah datang. Agak-agaknya solat pun dalam hidup dia boleh dikira. Dan orang macam ni, bilangan mereka adalah ramai. Kadang-kadang tak jauh daripada kita pun. Kadang-kadang dia duduk dekat dengan kita je. Entah-entah na'uzubillah taman kita. Kadang-kadang entah-entah na'uzubillah jiran kita. Orang macam ni, yang mana kadang-kadang dia ada fahaman, apa dia, Isra' Mi'raj ni tak berlaku. Tak berlaku. Bahkan sampai tahap menulis dekat dalam mungkin Facebook dia, ataupun dalam Instagram dia, ataupun mungkin dalam dia lah, dalam media sosial dia, menafikan dan menganggap bahawa peristiwa Isra' Mi'raj ni ialah cerita khayalan, cerita mitos, cerita yang dia kata tak logik, tak mungkin berlaku. Dan orang macam ni ada tak? Orang macam ni ada, dan ramai. Kerana mereka menganggap bahawa peristiwa ini tak mungkin berlaku. Dan dia mengkiaskan peristiwa ni, dia nak faham ikut akal dia. Dia kata macam mana seorang Nabi SAW boleh bergerak satu malam, kemudian naik ke langit. Berapa laju buruk tu? Dia belajar sains, dan kemudian dia mengatakan bahawa kelajuan cahaya pun tak sampai tahap tu. Maka bagaimana perkara itu boleh berlaku? Dan orang macam ni menulis. Orang macam ni ada yang menulis dalam Facebook dia, ataupun dalam Instagram dia, atau dalam media sosial dia, menafikan peristiwa tersebut. Kerana itu, mungkin bagi tuan-tuan dan puan, ada mungkin setengah kata, takkan tiap-tiap tahun nak cerita pasal benda sama, pasal Isra' Mi'raj. Tetapi sebenarnya hakikatnya, ada masyarakat kita yang namanya juga Muslim, orang Islam kita. Kan, maksudnya beragama Islam, pada isi Islam, tetapi fahamannya, i'tiqadnya menafikan peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang nak disampaikan pada malam ini, orang beriman ialah perlu meyakini peristiwa Isra' Mi'raj ini. Kerana itu dalam kitab-kitab akidah, kalau tuan-tuan belajar kitab akidah dia ada tiga slot yang utama dalam kitab akidah. Pertama, dekat depan dia akan cerita berkenaan dengan apa dia? Ilahiyat, pasal Allah. Lepas tu akan masuk pula berkenaan dengan nabawiyat, berkenaan dengan Nabi dan Rasul. Nombor 2. Nombor 3, perbicaraan akhir kitab akidah ialah perkara sam'iyat. Kalau orang yang mengaji kitab akidah akan tahu perbicaraan tersebut. Pertama ialah ilahiyat, nombor 2 nabawiyat, dan nombor 3 ialah perbicaraan kitab akidah, iaitu sam'iyat. Sam'iyat ni bicara berkenaan dengan peristiwa-peristiwa, perkara-perkara yang Allah dan Rasul sampaikan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Yang perkara itu orang beriman kena percaya. Antara peristiwa tersebut, antara perkara yang termasuk dalam sam'iyat yang orang beriman kena beriktikad terhadap perkara tersebut, ialah termasuk peristiwa Isra' Mi'raj. Termasuk. Maka bicara berkenaan dengan Isra' Mi'raj ni, ialah kita kena tahu peristiwa ini, perkara ini, antara perkara yang kita kena yakin dia berlaku. Kepada siapa? Kepada makhluk yang paling agung, paling mulia, junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada dua, satu Isra', satu Mi'raj. Satu Isra' dan satu lagi ialah Mi'raj. Seorang yang mana dia menafikan Isra', apa hukum dia? Satu lagi ada orang menafikan Mi'raj. Menafikan di sini maksudnya engkar, tolak. Satu orang yang menolak Isra', apa hukum dia? Satu orang menolak Mi'raj, apa hukum dia? Para ulama mengatakan bahawa orang yang menolak Isra' boleh jatuh kafir. Dia menolak Isra', dia tetap berlaku, dia jatuh kafir.
Maknanya boleh keluar dari agama. Tapi orang yang menafikan atau menolak Mi'raj tak jatuh kafir. Tetapi ialah dia dikira fasik, melakukan dosa besar. Dosa. Atau juga disebut mubtadi', orang yang melakukan bid'ah. Ini kenapa tuan-tuan? Okey, kenapa dua tu dibezakan antara satu Isra', satu Mi'raj? Betul. Majoriti para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahawa Isra' Mi'raj berlaku pada satu malam. Pada satu malam baginda diisra'kan dan malam yang sama baginda dimi'rajkan dengan roh dan jasad Rasulullah SAW. Ada yang berpendapat roh saja. Tapi pendapat yang kuatnya ialah dengan roh dan jasad Rasulullah SAW baginda diisra' dan mi'rajkan pada satu malam. Tapi kenapa hukum dia berbeza? Kalau satu orang tolak Isra' jatuh kafir, salah satu orang tolak Mi'raj tak jatuh kafir. Maksudnya tapi macam mana pun berdosa. Kenapa? Sebab kerana Isra' ialah Allah sebutkan ceritanya dalam Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah kata, Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam yang sekejap daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekitarnya untuk kami memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Ayat yang saya baca tadi itu ialah berkenaan dengan peristiwa Isra' Allah rakamkan dalam Quran. Oleh kerana peristiwa Isra' Allah sebut jelas dalam Quran, Allah sebut secara soreh, jelas dalam Quran, maka siapa yang menolak Isra' boleh jatuh kafir. Boleh jatuh kafir. Kerana apa? Dia ada dalam Quran. Mana-mana orang beriman menafikan apa-apa perkara yang ada dalam Quran walaupun satu huruf, jatuh kafir. Ini kena faham perkara ni. Apa yang perkara yang kalau ada dalam Quran jelas, jadi maksud dia, kemudian dinafikan, boleh jatuh kafir. Dia bukan saja peristiwa Isra' ni. Bahkan contoh kata dalam Quran ada cerita solat, dalam Quran ada cerita zakat, dalam Quran ada cerita bab haji, dalam Quran ada cerita pasal arak haram, dalam Quran ada cerita bahawa zina ialah haram, dalam Quran maksud larangan zina dan perkara-perkara yang lain. Siapa yang kalau menolak perkara macam ni, dia kata boleh, perkara ini tak boleh dilakukan, tidak haram, maka dia boleh jatuh kafir. Jadi ini antara perkara kita kena faham. Jadi kadang ada perkara dalam agama ni dia tak boleh main-main. Dia benda yang mana bukan benda kecil. Jadi macam sekarang ni saya sampaikan perkara ini, saya sebut di hadapan tuan-tuan dan perempuan kerana sekarang ini ramai anak muda yang na'udzubillah mungkin kadang-kadang mereka kawan anak-anak kita. Dan semoga Allah lindung jangan anak kita. Kadang mereka mungkin kawan-kawan anak kita, belajar sekali, tata jiran kita. Ramai sekarang yang menulis, macam contohnya baru peristiwa Isra' Mi'raj ni, mereka tulis bahawa kata peristiwa itu tak berlaku, itu hanya mitos, dongengan, khayalan. Dan yang tulis tu budak-budak Melayu. Budak-budak Melayu dan ramai perkara ini. Perkara itu boleh menyebabkan orang keluar dari agama. Boleh terkeluar dari agama kalau menafikan Isra'. Okey, Mi'raj pula kenapa hukumnya berbeza? Mi'raj ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pasal Mi'raj ada dalam Quran. Ada dalam Quran. Tapi peristiwa itu Allah sebutkan secara tak jelas dalam Quran. Dia dalam surah An-Najm Allah Taala bagi tahu di dalam Al-Quran, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara. Ayat yang saya baca tadi itu ayat yang para ulama kata Allah sebut pasal Mi'raj, tapi apa yang disebutkan dalam ayat tu tak jelas. Tak jelas ni maksudnya boleh jadi ada waktu lain atau peristiwa lain yang Allah sebutkan. Tetapi Mi'raj yang sebutkan secara jelas ialah dalam hadis. Mi'raj Allah sebutkan jelas dalam hadis. Oleh kerana itu, seorang yang kalau menafikan Mi'raj, dia tidaklah jatuh kafir, tetapi dia fasik, mubtadi'. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, kita semua orang beriman. Alhamdulillah, orang datang masjid,
Kan orang datang masjid, kalau tak datang masjid pun ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia dikira sebagai orang beriman, orang Islam. Maka perkara yang kita perlu faham, setiap orang beriman, muslim, mukmin kena meyakini bahawa peristiwa Isra' Mi'raj ini ialah peristiwa yang berlaku, yang wajib kita yakini berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berlaku pada malam yang sama dengan jasad dan roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi perkara, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita bicara pasal Isra' Mi'raj, antara perkara yang kita kena letak dalam otak kita, kita kena masukkan dalam akal fikiran kita bahawa peristiwa Isra' Mi'raj ini dia bukan difahami dengan akal kita. Kalau kita faham ikut akal, akal kita ni ada batasan. Akal kita ni ada had. Dan had akal kita ni banyak benda tak dapat jangkau. Akal kita ni banyak sekali perkara yang tak dapat jangkau. Maka oleh kerana tu, peristiwa Isra' Mi'raj ni melepasi dia akal batasan kita, akal fikiran kita. Kalaulah kita kata Allah boleh buat segala-galanya, maka bagi kita peristiwa Isra' Mi'raj ni perkara mudah. Allah boleh buat. Tapi bila kita ikut akal kita, susah, tak boleh, maka kita akan jadi macam orang kafir. Bukan saya tak kata kafir terus tapi kalaulah kita faham Isra' Mi'raj ikut akal kita, na'udzubillah, kita boleh jadi macam orang kafir yang mana menafikan peristiwa Isra' Mi'raj bila Nabi balik. Kan bila Nabi balik, tuan-tuan pun biasa dengar peristiwa ni tak tahun diceritakan. Bila Nabi balik, Nabi cerita pada orang kafir Quraisy. Nabi kata malam tadi aku diisra'kan dan dimi'rajkan, naik ke langit ke-7, kemudian balik semula ke kota Mekah. Mereka kata satu malam boleh berlaku. Mereka nafikan. Dan itu dulu orang kafir Quraisy yang berlaku, yang mana pada zaman Nabi SAW. Pada zaman ni ada tak? Pada zaman ni bukan orang kafir, orang yang mana agama ni Islam, orang yang mana tertulis pada IC ni Islam, orang Islam yang sama menafikan peristiwa Isra' Mi'raj. Kerana apa? Masalah ni ialah bila dia faham peristiwa Isra' Mi'raj ni ikut akal dia, ikut otak dia. Kerana itu otak kita ni lemah, banyak perkara tak faham. Kan? Ni bab Covid ni pun, contoh kata Covid ni pun kadang orang tak faham ni. Maksud saya kadang orang pun berbeza pandangan lagi. Ada sejuta pandangan, 10 orang duk kedai kopi, 10 orang pandangan dia pasal Covid. Nak ceritanya akal kita ni lemah. Kadang Allah bila uji kita jadi kadang jadi tak tahu nak buat apa. Kita pun jadi bingung, tak tahu nak buat apa. Itu baru satu ujian Allah Ta'ala. Belum lagi Allah uji lagi yang lain. Maka dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Allah juga bagi tahu bahawa Allah uji kita untuk uji keimanan kita, percaya atau tidak. Maka orang beriman kena percaya. Tu Allah kata, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yazidum illa tughyanan kabira. Allah bagi tahu apa yang Nabi lihat pada malam Isra' Mi'raj itu sebagai ujian untuk manusia seluruhnya, termasuk kita. Beriman ataupun tidak. Orang yang lemah imannya atau orang kafir tak boleh percaya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita semua orang Islam, kita percaya pada peristiwa Isra' Mi'raj tersebut, beriman dengannya. Maka kerana itu kita adakan tahun demi tahun ceramah ataupun sambutan peristiwa Isra' Mi'raj. Baik, itu sebagai mukaddimah supaya kita faham kedudukan pentingnya berkenaan dengan menyampaikan peristiwa Isra' Mi'raj ni. Kalau tidak, mungkin kita rasa dia sebagai satu upacara tahunan untuk kita buat kan, untuk kita adakan. Kalau tak ada, rasa tak sah lah. Tahun tu rasa masjid tu masjid tu rasa program dia tak sempurna. Tak, lebih penting dari itu ialah bukan semata-mata sambutan ceramah, tetapi bagaimana untuk kita bina keyakinan kita terhadap perkara tersebut, Isra' Mi'raj. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW di Isra' Mi'rajkan selepas lebih kurang 10 tahun jadi Nabi. Peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku pada 27 Rejab tahun ke-11 kenabian. 27 Rejab tahun ke-11 kenabian. Bila saya sebut tahun kenabian, ialah bermakna Rasulullah SAW masih belum hijrah ke kota Madinah. Baginda masih lagi duduk Mekah, belum pergi ke Madinah lagi. Nabi SAW dilantik menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Itu antara perkara kita
tahu. Para ulama kata umat Islam, termasuk anak orang Islam, perlu diajarkan perkara-perkara asas pasal Nabi. Apa antara perkara asas kena ajar pasal Nabi SAW? Nabi SAW dilahirkan di Mekah, diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Kemudian 13 tahun duduk Mekah lepas jadi Nabi dan Rasul. Kemudian 10 tahun duduk Madinah, hijrah ke Madinah. Dan lepas tu meninggal dunia di Madinah, wafat di Madinah dan dikebumikan di Madinah. Ini antara perkara yang anak-anak orang Islam, termasuk umat Islam, kena ajar pada anak mereka. Pengetahuan pasal Nabi paling kurang, orang kata pengetahuan am, paling kurang pasal Islam, itu alal aqal paling kurang. Jadi Rasulullah SAW selepas baginda dilantik menjadi Nabi dan Rasul, mendapat wahyu yang pertama usia 40, baginda melakukan dakwah 3 tahun senap-senap di kota Mekah. Lepas tu tahun keempat kenabian, Rasulullah SAW telah diperintahkan untuk menjalankan dakwah terang-terangan. Tahun keempat kenabian. 4 kenabian maksudnya Rasulullah usia 44 tahun. Baik, tahun keempat kenabian. Kemudian lepas tu bila baginda SAW menjalankan usaha dakwah terang-terangan, waktu tu maka orang-orang kafir Quraisy mereka mula ganggu ke Islam. Mereka mula seksa orang Islam, ganggu dan macam-macam mereka lakukan. Malam ni kita nak ringkaskan saja sebab kerana saya juga kalau boleh lah nak usahakan pukul 9 tu dah berhenti. Tapi kalau nak cerita panjang, kan, nak ceritanya panjang macam mana orang Islam diuji waktu tu, diseksa begitu dahsyat. Tahun keempat, tahun kelima kenabian, ini sampai membawa kepada penghijrahan para sahabat pergi ke kota Habsyah, bukan Madinah ni, maksudnya Habsyah dulu. Tahun kelima kenabian, sahabat radhiyallahu anhu pergi hijrah ke kota Habsyah. Yang hijrah 18 orang. Ketua dia iaitu Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Ni hijrah kali pertama Habsyah. Tapi macam mana pun gangguan dan penentangan kafir Quraisy makin dahsyat. Maka orang Islam hijrah lagi. Pergi ke kota Habsyah kali kedua, tahun 6 kenabian, dan kali ini hijrah lebih ramai, 100 orang. Bila mereka hijrah itu kita dapat faham bahawa waktu tu orang Islam diuji untuk Islam dengan ujian yang sangat berat, sampai terpaksa tinggalkan tanah air, pergi ke bumi lain, pergi ke tempat orang lain, pergi ke Habsyah, Ethiopia. Mekah ke Habsyah berapa jauh? Mekah ke Habsyah berapa tahu? Kita cakap senang. Mekah Habsyah berapa jauh? Mekah lah sekarang. Habsyah mana? Ethiopia. Sahabat dulu bila mereka berhijrah daripada Mekah jalan kaki sampai masuk Yaman. Daripada Yaman pula jalan kaki sampai ke Teluk Adan, iaitu sampai ke laut, sepanjang laut, sampai ke Teluk Adan. Itu je lebih kurang 2000 km. 2000 km. Lepas tu rentas lautan. Daripada rentas lautan tu, kalau tuan-tuan tengok peta, sebelah bawah Yaman, sebelah dia tu tapi ada lautan, ada negara Ethiopia. Habsyah lah dulu nama Habsyah. Naik lagi, lepas tu sampai kat daratan. Dari situ pergi lagi ke tengah Habsyah, lebih kurang dalam 800 km, pergi lagi ke Addis Ababa. Ini dulu sahabat pergi hijrah. Untuk apa? Untuk selamatkan iman. Bukan perkara senang. Jadi ini 2 kali peristiwa Habsyah, peristiwa hijrah pergi Habsyah dua kali berlaku. Lepas tu tahun ke-7 kenabian, walaupun orang Islam ada yang pergi hijrah, tapi walau bagaimanapun Islam makin kuat. Islam makin bertambah, orang yang masuk Islam makin bertambah. Dan tahun ke-6 kenabian, 2 orang yang hebat masuk Islam. 2 orang pendekar masuk Islam, pahlawan. Yang pertama ialah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam. 3 hari lepas tu masuk Islam pula Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 2 orang ni bila masuk Islam memberikan semangat ataupun memberikan asbab kepada orang lebih mudah untuk terima Islam. Jadi orang yang masuk Islam makin bertambah. Kuasa Allah Ta'ala. Allah tak nak Islam tu padam. Allah nak Islam tu makin mekar. Dan Allah Ta'ala nak Islam makin tersebar. Walaupun orang kafir buat macam-macam, nak padamkan Islam, mereka bunuh, mereka seksa, tapi Allah nak bahawa Islam tu terus tersebar. Islam tersebar. Yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahim wallahu mutimmu nurih. Kan? Wallahu yutimmu nurahu
walau karihal kafirun. Allah Ta'ala akan sempurnakan agama dia walau bagaimanapun mereka tak suka. Tahun ke-7 kenabian, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang kafir Quraisy buat satu kesepakatan untuk nak boikot orang Islam. Tahun 7 kenabian. Mereka nak boikot orang Islam. Mereka buat satu surat perjanjian di atas, yang ditulis di atas keping kulit. Kulit tu digantungkan di Kaabah. Orang Islam diboikot. Lepas tu orang Islam pun diboikot berapa tahun? 3 tahun. Daripada tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian, orang Islam diboikot 3 tahun. Tak ada makan, tak ada minum. Dan dalam tempoh tu ramai sekali anak-anak orang Islam meninggal dunia. Mati di atas pangkuan ibu mereka sendiri. Orang Islam yang dewasa pun waktu tu kebuluran. Ramai yang mana mati kebuluran. Macam mana mereka hadapi, Allah yang Maha tahu. Allah yang bantu mereka. Tapi waktu tu orang Islam yang masuk Islam, walaupun lapar sampai mati kelaparan sekalipun, tapi tak ada seorang pun yang tinggal ke agama. Terus kekal di atas keimanan mereka. Kuatnya iman mereka. Kemudian tahun ke-10 kenabian, surat yang mereka gantung di Kaabah tu, surat kesepakatan untuk boikot orang Islam, surat tu dimakan anak-anak. Surat tu dimakan anak-anak, maka dengan sendirinya perjanjian pun jadi terbatal macam tu saja. Maka orang Islam hidup agak lapang sikit, hidup senang sikit lepas tu. Tapi lepas tu apa berlaku? Walaupun orang Islam dah hidup lapang sikit, Allah Subhanahu Wa Taala uji Nabi Muhammad SAW. Lebih kurang 2 bulan lepas daripada peristiwa pemboikotan tu, Allah Ta'ala ambil pakcik Nabi SAW, Abu Talib. Pakcik Rasulullah, Abu Talib meninggal dunia. Rasulullah SAW begitu sayang pada Abu Talib ni. Abu Talib ni jaga Nabi lama. Daripada Nabi SAW usia 8 tahun, dia jaga Nabi. Sampailah Nabi kahwin 25 tahun. Lepas Nabi kahwin, Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Abu Talib banyak bela Nabi. Tapi bila dia meninggal dunia tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW nak dia beriman, tapi Allah Ta'ala lebih mengetahui, dia meninggal dengan tidak beriman. 3 hari lepas Abu Talib meninggal dunia, ada kata 3 hari, ada kata 5 hari. Selepas beberapa hari lepas Abu Talib meninggal dunia, Khadijah radhiyallahu anha pula meninggal dunia. Ni 2 orang yang mana Nabi SAW begitu kasih. Dua-dua ini Allah ambil pergi. Para ulama kata tahun ke-10 kenabian tu Allah uji Nabi. Dia kan kita kata dia satu panggil zahir, satu lagi batin. Abu Talib banyak jaga Nabi segi zahir. Apa maksud dia? Dia banyak bela Nabi kat luar. Sokongan dia tu ialah sokongan zahiri, secara zahir. Sokongan zahir. Khadijah radhiyallahu anha banyak sokong Nabi segi batin. Maknawi, sokongan dalaman. Banyak bagi motivasi pada Nabi, banyak bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pujuk Nabi. Satu orang manusia dia memang perlukan 2 tu secara umum. Perlukan 2 tu. Tapi tahun ke-10 kenabian, Allah Ta'ala ambil 2 orang yang mana sentiasa memberikan sokongan zahir dan batin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua tu Allah ambil. Kita boleh bayangkan macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih betul. Tapi bila meninggal dunia Abu Talib, orang kafir Quraisy makin lagi buat macam-macam kat Nabi, ganggu Nabi, susahkan Nabi. Ini yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke Taif untuk melakukan dakwah. Baginda pergi ke Taif. Dan kisah di Taif ma'ruf, masyhur. Tuan-tuan biasa dengar, bila Nabi SAW pergi ke Taif, baginda pergi jalan kaki. Jalan kaki dengan Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. 80 km jalan kaki. Bukan jalan yang dekat. Dan baginda jalan kaki itu naik kawasan gunung yang begitu tinggi. Dia bukan jalan yang biasa orang lalu sekarang. Nabi SAW lalu jalan kaki itu, jalan yang dia tak biasa orang lalu. Dia satu lagi jalan. Tapi sekarang pun dah buat jalan raya. Ni dulu Nabi SAW pergi. Dalam riwayat bagi tahu Nabi SAW pergi itu perjalanan nak sampai itu 2 minggu. Perjalanan nak sampai sana 2 minggu, pergi ke Taif. Bila Nabi SAW pergi ke Taif, apa orang Taif buat? Orang Taif baling batu kat Nabi, halau Nabi. Dan bila Nabi SAW nak balik, baginda dibaling batu. Baginda dikejar dan dibaling batu. Berapa jauh orang Taif baling batu, kejar Nabi SAW dan baling batu? Dalam kitab sirah dia disebutkan jarak dia ialah lebih kurang 3 batu. Baginda dikejar dan dibaling batu.
3 batu berapa km? 4.8 km. Kalau satu batu 1.6 km, darab 3, 4.8 km. Nabi SAW telah dikejar dan dibaling batu. Bila baginda keluar dari Taif waktu tu, badan baginda SAW habis berlumuran darah dan baginda SAW pengsan. Ada dalam riwayat disebutkan Nabi pengsan. Lepas Nabi dah jauh sikit, baginda masuk satu kebun. Kebun itu milik Utbah dan Syaibah, orang Mekah. Baru diorang tinggalkan Nabi SAW. Balik dari Taif tu, bila Nabi SAW balik daripada Taif tersebut, waktu tu Nabi SAW tidak berkeyakinan bahawa orang Mekah takkan lagi terima dakwah, bahawa orang Mekah akan terima lagi dakwah Nabi SAW. Bila Nabi balik dari Taif tu, Nabi kata dah orang Mekah pun tak nak terima dakwah aku, orang Taif pun tak nak terima dakwah aku. Waktu tu Nabi SAW dalam keadaan gusar, dalam keadaan yang mana begitu sedih, dalam keadaan yang mana baginda sendiri seolah macam kita kata baginda tak patah semangat, tetapi baginda SAW tak berkeyakinan adakah ada orang lagi nak terima dakwah aku. Lepas itu Allah Ta'ala telah panggil Nabi SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Maknanya di belakang Isra' Mi'raj tu ada peristiwa besar yang berlaku. Selepas peristiwa-peristiwa besar ini berlaku, barulah berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj. Seolah-olah peristiwa Isra' Mi'raj ni ialah satu kurniaan Allah yang begitu agung kepada Rasulullah SAW selepas baginda SAW diuji begitu berat. Dan ujian yang menimpa Nabi SAW, ujian yang kalau kena pada kita, kita memang tak akan mampu tanggung. Kita tak akan mampu tanggung. Ujian yang dikenakan pada para Nabi ini, termasuk Nabi SAW, kita memang tak akan mampu tanggung. Ujian yang begitu berat. Tapi lepas dah diuji dan baginda SAW begitu bersedih, akhir sekali Allah Ta'ala panggil Nabi SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Allah panggil Nabi datang jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi SAW, jadi Nabi SAW telah di Isra' Mi'rajkan pada 27 Rejab tahun ke-11 kenabian. Dia sebenarnya beberapa bulan daripada peristiwa Taif tu. Lepas beberapa bulan peristiwa Taif tu, barulah berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi SAW pada waktu malam, baginda waktu tu berada di Mekah, berada di rumah Ummu Hani binti Abi Talib. Jibril dan Mikail alaihissalatu wassalam datang. Mereka telah kejutkan Nabi waktu malam. Dia waktu malam ni bukan awal, mungkin dah malam, mungkin pukul 1 atau mungkin pukul 2 kalau waktu kita. Mereka datang dan kejutkan Nabi SAW, bawa Nabi SAW berhampiran dengan Kaabah. Mereka baringkan Nabi SAW di Kaabah. Kemudian lepas tu mereka telah belah dada Nabi SAW. Dan kemudian belah dada Nabi, keluarkan hati Nabi SAW, basuh dengan air Zam-Zam. Selepas dah basuh dengan air Zam-Zam, mereka telah masukkan iman dan hikmah dalam hati Nabi SAW. Lepas tu mereka cantum balik dada Nabi, masukkan balik dada hati Nabi, kemudian cantum balik dada Nabi SAW. Kemudian dicop mohor khatamun nubuwah di dada Nabi SAW. Peristiwa ini dipanggil peristiwa pembelahan dada. Dan Nabi SAW telah dibelah dada 4 kali. Dan ini Nabi SAW dibelah dada yang kali terakhir dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni. Selepas daripada pembelahan dada ini, kita tahu operation dada ini, Nabi SAW tak ada merasa apa-apa sakit pun. Kalau kita zaman ni nak belah dada, kena ada operation. Operation mungkin tak sakit, tapi lepas habis operation sakit. Sebelum operation pun sakit juga, kena bius, kena inject, maka sakit. Tapi apa yang berlaku pada Nabi SAW, Nabi SAW langsung tak merasa sakit dalam pembelahan dada itu. Selepas itulah dibawa binatang burak pada Nabi SAW. Binatang burak ni ialah binatang yang warna putih. Dia besar sikit daripada keldai, kecil sikit daripada bagal. Bagal ni binatang kacuk kuda keldai. Kemudian Nabi SAW telah naik burak tersebut. Burak ni ialah tunggangan para anbiya alaihissalatu wassalam. Ada riwayat disebutkan sebelum burak ini Nabi SAW naik dalam peristiwa ini, sebelum ini burak pernah ditunggangi oleh para anbiya yang lain.
Dan antara Nabi yang disebutkan dalam riwayat yang pernah tunggang burak ialah Nabi Ibrahim AS. Dia binatang tunggangan syurga untuk ambil alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi SAW telah naik burak tersebut. Burak ni satu langkah dia sejauh mata memandang. Satu langkah sejauh mata memandang. Maknanya sekali langkah terus hilang daripada pandangan. Burak ini bergerak bawa Nabi SAW dan diikuti Jibril, dan ada riwayat juga diikuti Mikail alaihi wassalatu wassalam. Pergi ke mana? Pergi ke Baitul Maqdis. Perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram pergi ke Baitul Maqdis, perjalanan inilah yang dipanggil dengan nama Isra. Yang Allah sebutkan dalam Quran, subhanalladzi asra bi 'abdi itu. Lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maka perjalanan ini disebut sebagai Isra. Nabi SAW bergerak daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, ada beberapa perkara yang berlaku pada Nabi SAW. Dalam riwayat ada beritahu bahawa Nabi SAW telah singgah di 4 tempat sebelum sampai. Pertama, baginda singgah di Madinah. Baginda solat 2 rakaat di Madinah. Zaman dalam hadis tu disebutkan nama Madinah dengan nama Taibah. Kemudian selepas singgah di Madinah, Nabi SAW telah singgah di satu tempat yang bernama Madian. Madian ini ialah kampung Nabi Shu'aib AS. Nabi Musa AS juga pernah duduk di Madian 10 tahun. Nabi Shu'aib AS ialah bapa mertua Nabi Musa AS. Jadi Nabi SAW solat di satu tempat di Madian, di bawah sebatang pokok. Pokok itu Nabi Musa AS pernah duduk dekat situ. Nabi SAW solat kat situ. Lepas tu baginda bergerak lagi. Baginda telah singgah solat di satu tempat yang lain, iaitu bernama Baitul Laham. Baitul Laham di Menara Putih. Dalam riwayat disebutkan di Menara Putih di Baitul Laham. Dan Baitul Laham ialah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Lepas tu Nabi SAW bergerak lagi. Baginda singgah di atas sebuah gunung yang begitu tinggi, iaitu gunung itu dipanggil Gunung Tur Sina. Dan gunung itu ialah tempat dulu Nabi Musa AS bermunajat di atas gunung tersebut. Lepas itu baru Nabi SAW teruskan lagi perjalanan untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Apa iktibar daripada Rasulullah SAW singgah 4 tempat ni? Pertama, Nabi singgah Madinah. Para ulama sebutkan antara hikmah dia ialah nak bagi tahu Nabi SAW akan hijrah ke bumi Madinah. Isyarat nanti Nabi akan hijrah ke Madinah. Lagi Nabi singgah di 3 tempat, iaitu satu ialah tempat Nabi Musa dan Nabi Shu'aib. Kemudian satu lagi tempat Nabi Musa, Tursina. Satu lagi tempat Nabi Isa AS. Iktibar daripada singgah tempat ini ialah sunat singgah di tempat orang soleh, tempat-tempat yang diberkati. Sunat ziarah dan singgah di tempat orang soleh. Nabi SAW ziarah tempat-tempat orang soleh. Maksud Nabi yang terdahulu singgah di tempat mereka, tempat-tempat yang ada kaitan dengan mereka. Maka kerana itu menziarahi tempat orang baik, lagi-lagi orang soleh, lagi-lagi para Nabi, maka ialah disunatkan untuk ambil keberkatan tempat tersebut. Jadi kadang-kadang orang-orang ziarah tempat baik, tempat orang soleh. Macam kadang kita pergi Madinah ziarah sana, kita pergi Masjid Al-Aqsa, pergi ziarah tempat-tempat orang baik di sana. Maka itu disunatkan, ialah untuk ambil keberkatan tempat tersebut. Selepas itu Nabi SAW bergerak lagi, pergi ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan pergi ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW telah diperlihatkan dengan sebahagian amal umat Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi lihat amalan ini ialah menurut para ulama hadis ialah bukan di Mi'raj, tapi ketika Isra di bumi. Allah perlihatkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW lihat, antara dia Nabi lihat ada sekumpulan manusia, orang, mereka sedang tanam pokok. Tanam di pokok tu terus berbuah. Keluar 700 buah. Mereka makan buah itu dengan begitu puas. Tapi pokok itu terus berbuah lagi dan terus berbuah lagi. Lepas tu mereka tanam lagi, buah lagi, tanam lagi, buah lagi.
Nabi SAW tanya kepada Jibril AS, siapa ni? Jibril AS beritahu mereka orang-orang yang di dunia mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala. Setiap satu amalan jihad mereka Allah gandakan 700 kali ganda. Sebab tu pokok tu bila tumbuh keluar 700 buah. Mereka terus makan hasil mereka. Orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala bagi pahala mereka paling kurang 700 kali ganda. Itu paling kurang. Dan Allah gandakan sebanyak mana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki. Nabi SAW lihat lagi, baginda lihat ada orang yang mana dipecahkan kepala dia dengan batu besar. Hancur kepala dia. Lepas tu kepala dia pulih balik dan dipecahkan balik. Lepas tu pulih balik, dipecahkan balik. Hancur berkecai kepala dia. Bila Nabi SAW tanya, Jibril AS bagi tahu orang-orang ini ialah orang yang mana mereka tidak menjaga solat mereka. Mereka malas menunaikan solat, maka mereka akan diazab semikian. Nabi SAW lihat lagi ada sekumpulan manusia yang mereka di tangan mereka ada gunting daripada api neraka. Mereka gunting bibir mereka dan lidah mereka. Lepas tu pulih balik, lepas tu gunting balik, pulih balik, gunting balik, pulih balik. Begitulah seterusnya. Nabi SAW tanya siapa ni? Jibril AS bagi tahu orang-orang ini ialah orang yang di dunia dulu mereka ini menyebarkan penipuan. Mereka sebarkan penipuan di kalangan orang ramai sehingga penipuan mereka itu sampai begitu jauh. Orang-orang tertipu dengan sebab dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, amal-amal ini ataupun perkara-perkara ini yang diberitahu dalam Isra' Mi'raj ini sebenarnya sebagai peristiwa untuk umat sampai akhir zaman. Zaman ini kadang-kadang orang nak menipu tak payah cakap lagi. Cukup dengan ditulis satu tulisan maka ramai yang boleh tertipu. Dan penipuan itu boleh sampai begitu jauh. Mungkin dalam riwayat itu sebutkan orang yang menipu ini bahawa penipuan itu sampai ke ufuk. Ufuk ni maksud sampai begitu jauh. Seolah-olah macam Nabi SAW isyaratkan bahawa penipuan itu begitu jauh. Padahal kalau kita tengok sekarang ni orang menipu. Kalau zaman dulu nak menipu tu pakai mulut. Tipu pakai mulut. Kalau tipu pakai mulut jauh mana sampai? Mungkin dekat. Tapi zaman ini Allah tunjukkan orang menipu, tulis dalam internet, dia boleh tipu orang dan penipuan dia sekejap boleh sampai satu dunia. Orang boleh tipu. Maka kerana itu antara itibarnya ialah jangan kita ambil berat. Kalau kita menulis, pastikan dulu apa yang kita tulis. Lepas tu Nabi SAW lihat bahawa ada sekumpulan manusia yang mereka tangan mereka, kuku mereka daripada tembaga, daripada api neraka. Mereka cakar muka dan juga dada mereka sampai hancur. Lepas tu pulih balik, cakar balik, pulih balik, cakar balik. Nabi SAW tanya kepada Jibril AS, siapa ni? Jibril AS sampaikan bahawa orang-orang ini ialah orang yang di dunia dulu mereka memecah belahkan antara manusia. Mereka mengadu domba antara manusia sampai menyebabkan orang ramai digaduh disebabkan mereka. Allah Ta'ala akan azab mereka dengan azab sedemikian. Nabi SAW lihat lagi ada sekumpulan lelaki dan wanita dalam tempayan besar. Tempayan itu di bawah dia dibakar api. Orang ni yang di dalam tempayan tersebut menjerit melolong dan depan mereka ada dua jenis daging. Satu daging yang baik, satu lagi daging yang busuk, yang hanyir. Satu daging yang baik. Mereka tak makan daging baik itu, mereka makan daging yang busuk tu dengan begitu lahap. Nabi SAW tanya siapa ni? Jibril AS bagi tahu orang-orang ini ialah orang yang mana di dunia dulu mereka melakukan zina. Lelaki dan wanita yang melakukan zina. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, zaman ini di antara perkara yang banyak berlaku di kalangan anak-anak orang Islam ialah na'udzubillah berlakunya zina. Hari demi hari zina makin tersebar. Sebab utama dia ialah zina tersebar ialah ibu bapa tidak mengambil berat tentang pergaulan anak-anak. Lagi-lagi ialah tentang pergaulan anak perempuan. Anak perempuan bila tak dijaga maka akan menyebabkan mereka akan terjebak dalam melakukan zina. Bila berlaku, mula-mula dia berkawan. Bila berkawan dia nak keluar sekali. Dan ibu bapa tak ada sensitiviti atau rasa malu dengan siapa anak dia keluar. Kadang anak tu minta izin dengan bapak dia.
Ayah nak keluar dengan kawan. Ayah dia sikit pun tak tertanya siapa kawan dia tu. Kadang-kadang ayah dia tahu yang kawan dia tu jantan, lelaki. Tapi ayah dia bagi keluar. Kenapa? Bila ibu dan ayah hilang sensitiviti dengan siapa anak dia keluar, maka ini antara sebab utama kepada tersebarnya zina. Bila budak tu keluar pukul malam, pukul 9, 10, 11, 12, lepas tu dia nak balik, dia pergi mana? Kadang-kadang lepas tu dia pergi tempat lain. Lepas tu apa dia lakukan? Allah yang Maha tahu. Sebab utama dia ialah, antara sebab utama dia ialah khususnya kepada mereka anak-anak orang Islam, terutamanya ibu bapa yang ada anak perempuan, terutamanya kena jaga betul anak perempuan. Kawal pergaulan mereka. Pastikan dengan siapa mereka keluar. Dan jangan lepaskan mereka keluar dengan mana-mana budak lelaki. Kalau kita sayang anak perempuan kita, dan kalau kita nak jaga keturunan kita. Kalau kita tak nak jaga keturunan kita, terpulang. Tu terpulang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di sini saya sentuh sikit. Dalam hadis ada disebutkan bahawa bila zina tersebar, Allah Ta'ala akan hantar azab. Dan Allah Ta'ala akan hantar penyakit. Yang dalam riwayat ada disebutkan Allah akan hantar penyakit. Yang penyakit itu doktor pun akan bingung apa dia punya ubat. Memang betul, setiap penyakit ada ubat. Memang Nabi sebut. Tapi ubat itu kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi jumpa. Allah Maha tahu ada ubat, tapi kadang Allah tak bagi jumpa. Sebab tu dalam riwayat beritahu, di antara penyakit umat Islam ialah bila zina berlaku, ialah Allah akan hantar penyakit yang mana orang doktor-doktor pun bingung apa dia ni ubat, tak tahu. Akan itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ketika Isra' Mi'raj baginda ditunjukkan dengan dosa zina. Akan itu umat Islam bertanggungjawab untuk jaga anak-anak mereka daripada melakukan zina. Na'udzubillah. Semoga Allah pelihara keturunan kita daripada melakukan zina. Amin. Baik, ucap amin tuan-tuan. Baik, ini antara perkara yang menakutkan sekarang. Saya tak nak cerita lebih panjang. Tapi kalau hakikatnya, ni perkara yang saya sebut ni sekarang ialah perkara yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Kerana apa tuan-tuan? Tahun 70-an, 80-an, 90-an, bahkan masa saya kecil, saya budak lagi, lebih kurang tahun 2000 lah lebih kurang. Saya lahir tahun 89. Seingat saya masa saya kecil, lebih kurang tahun 2000, seingat saya masa saya kecil, budak-budak umur 16, 17, 18, 19, 20 tak berani nak naik motor dengan budak perempuan, tak berani. Tapi dalam tempoh yang begitu sekejap, tak lama, tahun 2000 naik ke atas, sekarang budak lelaki dan perempuan naik motor sekali, tak ada sikit pun malu. Dan bahkan naik motor depan ibu bapa dia, ibu bapa pun sikit pun tak malu. Ibu bapa dia tak tahu. Dan begitu malukan, budak lelaki datang ke rumah budak perempuan, jemput anak perempuan. Mak bapak ada dekat alam, mak bapak dia pun tahu nampak, mak bapak dia sikit pun tak kata apa. Ini perkara yang sangat menakutkan. Di mana malu ibu bapa? Dan di mana maruah anak-anak orang Islam? Sebab utama dia saya sebutkan terus terang. Sebab utama dia ialah kerana ibu bapa pun tak ada sensitiviti terhadap perkara ini. Biar. Biar keluar kawan. Dia dah besar, dah pandai. Tapi bila mengandung anak tu, baru kau kelang kabut. Ni hakikat yang berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, maka ini ialah antara perkara kena jaga. Baik. Nabi SAW diperlihatkan lagi dengan baginda SAW diperlihatkan dengan sekumpulan manusia, mereka dalam sungai. Sungai, dalam riwayat disebutkan sungai darah. Mereka berenang pergi ke tepi. Dekat tepi ada satu orang lelaki tunggu. Bila mereka dah sampai kat tepi, lelaki tu pegang batu. Batu tu dibaling kat orang tu. Batu tu masuk ikut mulut, keluar ikut dubur. Lepas tu dia ke tengah balik, berenang balik ke tepi, dibaling lagi dengan batu, masuk ikut mulut, keluar ikut dubur. Nabi SAW tanya, siapa ni? Jibril AS bagi tahu orang-orang ni ialah orang yang di dunia dulu mereka makan riba. Mereka makan harta riba. Allah akan azab mereka dengan azab sedemikian. Nabi SAW lihat lagi, ada sekumpulan orang yang mana mereka berada di padang. Padang itu dipenuhi dengan pokok-pokok duri. Maksudnya tanaman yang berduri. Orang-orang ni mereka ragut makan pokok-pokok duri itu macam binatang makan rumput. Dan pokok-pokok duri itu menyebabkan hancur tekak dan juga perut mereka, tapi mereka masih lagi makan. Terus makan lagi. Bila Nabi SAW tanya siapa ini, Jibril AS beritahu orang ini ialah orang yang di dunia dulu
mereka makan harta manusia secara zalim. Rampas satu orang, ambil harta orang secara zalim, tipu orang, nak makan harta orang secara zalim, Allah Ta'ala akan azab mereka dengan azab sedemikian. Nabi SAW bergerak lagi, baginda SAW lihat ada orang yang bawa kayu api atas badan dia bawa kayu api. Kayu api tu dia nak bergerak pun tak mampu, tapi kayu tu makin lama makin bertambah, dia tak mampu nak bergerak. Bertambah lagi kayu tu, tak mampu nak bergerak. Bertambah lagi kayu tu, tak mampu nak bergerak. Bertambah lagi kayu tu, tak mampu nak bergerak. Nabi SAW tanya, siapa ni? Jibril AS bagi tahu orang ini ialah orang yang di dunia dulu mereka diberikan amanah, tetapi mereka tak tunaikan amanah, dan tetapi mereka masih lagi nak terima amanah, tetapi mereka tak tunaikan amanah. Allah Ta'ala akan azab mereka dengan azab sedemikian. Nabi SAW lihat lagi bahawa ada satu kayu, macam kayu, batang kayu tu penuh dengan duri. Ada orang lalu kat kayu tu, dia terpalit kat kayu tu, hancur badan dia. Lepas tu lalu balik, hancur balik. Lepas tu lalu balik, hancur balik. Bila Nabi SAW tanya siapa ni, Jibril AS bagi tahu orang ini adalah orang yang mana mereka rampas harta manusia di jalanan. Maksudnya macam penyamun jalanan. Mereka rampas harta orang, rompak harta orang, Allah Ta'ala akan azab mereka dengan azab sedemikian. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita lihat dalam hadis, sebenarnya ada lagi beberapa keadaan yang Nabi SAW lihat, tetapi saya ringkas saja, ini antara dosa-dosa yang diperlihatkan kepada Nabi SAW. Sebenarnya, kalau kita perhati dosa-dosa ini, kita dapati dosa-dosa ini berlaku banyak dalam umat. Antara dia makan riba, makan harta orang secara zalim, tak tunai amanah. Kalau kita perhati bahawa ini dosa yang mana ramai umat Islam terjebak dalamnya. Semoga Allah pelihara kita. Kan contohnya macam makan riba. Berapa ramai orang Islam yang berniaga terlibat dengan riba. Dan dia sikit pun tak fikir perniagaan aku ni halal ke haram, riba ke tidak. Berapa ramai orang Islam yang mana berniaga tipu orang. Scammer. Tipu orang, jelas-jelas tipu. Ikut ni. Dan kerana itu Nabi SAW diperlihatkan pada malam Isra' Mi'raj, bagi dia lihat orang yang makan harta orang secara zalim, tipu orang. Termasuk juga rasuah, ambil rasuah. Dalam urusan mengambil rasuah termasuk makan harta orang secara zalim. Dan yang terlibatnya orang Islam. Kerana itu Nabi SAW pada malam Isra' Mi'raj bagi dia diperlihatkan perkara tersebut. Ialah supaya umat jauhi perkara itu. Jangan lakukan dosa tersebut. Kerana ialah dosa yang sangat berbahaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW bergerak lagi, sampailah baginda sampai ke Masjidil Aqsa. Baginda sampai Masjidil Aqsa, baginda masuk. Jibril AS bagi tahu dengan Nabi, solat dulu 2 rakaat. Nabi SAW bersolat 2 rakaat. Ini semua tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya terlupa, takut saya terlupa nak sampaikan, solat-solat yang Nabi SAW solat ni, solat-solat sunat. Dia bukan solat fardu. Sebab kerana solat fardu belum lagi difardukan, kerana depan ni Nabi akan pergi Mi'raj, baru akan disampaikan solat fardu. Ini semua solat sunat. Kerana sebelum Isra' Mi'raj lagi solat dah ada, tetapi solatnya hanya solat sunat. Ada juga mengatakan solat fardu ada, tapi bukan solat 5 waktu, solat tahajud. Ada di pendapat mengatakan. Baik, wallahualam. Kemudian Nabi SAW masuk, baginda SAW solat di Masjidil Aqsa. Baginda SAW solat di Masjidil Aqsa, baginda solat tahiyatul masjid. Selepas dah solat, Nabi lihat orang ramai datang ke Masjidil Aqsa, penuh masjid. Waktu tu Jibril AS telah azan, laungkan azan. Lepas tu Jibril AS kamat. Orang yang ramai datang tadi, mereka pun buat saf. Mereka buat saf penuh dalam masjid, macam tunggu solat, macam solat Jumaat tu, buat saf. Selepas dah siap buat saf, mereka tunggu siapa yang jadi imam. Jibril AS telah pegang tangan Nabi, pimpin tangan Nabi, bawa ke depan. Jibril AS suruh Nabi SAW jadi imam. Nabi SAW pun telah solat jadi imam. Selepas selesai solat, Jibril AS tanya kepada Nabi SAW, tuan tahu tak tadi ketika tuan solat, yang belakang ni semua, siapa yang solat di belakang tuan? Nabi SAW tak tahu. Jibril AS bagi tahu, orang yang solat di belakang tuan tadi ialah kesemua para Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala utuskan, mereka solat di belakang tuan jadi makmum. Apa nak bagi tahu? Bahawa Rasulullah SAW ialah merupakan ketua kepada sekalian para Nabi dan Rasul yang Allah utuskan. Dan baginda lah makhluk yang paling agung. Jadi pada malam itu, bila baginda SAW solat, baginda jadi imam, para Nabi SAW dan para Rasul SAW semua jadi makmum pada Rasulullah SAW.
Selepas selesai solat, ada dalam riwayat disebutkan Nabi SAW ada berjumpa dengan beberapa orang Nabi dan Rasul. Nabi ada berbicara dengan mereka, tetapi saya ringkaskan saja. Lepas habis tu Nabi SAW pun keluar daripada Masjidil Aqsa. Bila baginda keluar dari Masjidil Aqsa, baginda ada rasa haus, macam rasa haus. Jibril AS bawa kepada Nabi SAW 3 jenis minuman. Ada riwayat bagi tahu 2, ada riwayat bagi tahu 3, saya gabungkan semua. Nabi SAW dibawa 3 jenis minuman, satu susu, satu lagi ialah arak, dan satu lagi air kosong. Nabi SAW telah pilih minum susu. Baginda minum. Selepas selesai itu minum susu, Jibril AS kata, segala puji bagi Allah, Tuhan telah pilih minum susu, Tuhan telah pilih fitrah. Kerana itu umat Tuhan akan banyak mendapat hidayat. Kalau Tuhan pilih minum arak, maka ramai umat Tuhan maka umat Tuhan kesemuanya akan sesat. Dan kalau Tuhan pilih minum air kosong, maka umat Tuhan akan tenggelam. Tenggelam dalam dunia. Jadi Nabi SAW minum susu. Di sini juga menunjukkan bahawa minum susu adalah sunnah. Sunnah Nabi SAW. Dan susu ialah baik, tanda pada fitrah, putih. Maksudnya Islam ni agama yang bersih, putih, suci. Agama yang mana lurus. Itulah tanda kepada susu, simbolik kepada susu. Dan juga susu ialah minuman yang sunnah. Kerana itu dalam hadis Nabi kata tak ada makanan dan minuman yang boleh cover dua-dua. Dia boleh cover makan dan minum, kecuali susu. Nabi kata ialah satu, kita makan. Kalau kita makan makanan secara umum, dia cover untuk makan. Kalau kita minum air, dia cover untuk minum, jadi air, minuman. Tapi ada satu benda yang mana dia boleh cover makan dan minum sekali. Apa dia? Susu. Nabi beritahu. Sebab itu susu minum dia sunnah, satu. Nombor 2, bila susu pun minum, dia ada doa dia. Sebab tu doa minum susu, sebelum minum susu, apa doa dia? Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Baik, itu sebagai selingan. Dan Nabi SAW pun bergerak untuk pergi Mi'raj. Tadi itu baru Isra. Sekarang nak masuk Mi'raj. Bila nak masuk Mi'raj, dah pukul 8.50. Macam mana nak buat ni? Naik langit tak naik lagi ni. Sekarang baru kat bumi, belum naik langit lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW telah di-mi'rajkan. Menurut para ulama, Nabi SAW ketika Isra, baginda naik Buraq. Baginda SAW naik Buraq. Tapi Mi'raj, Nabi SAW tak naik Buraq. Maksudnya ketika baginda Mi'raj, Buraq tu ialah terus tinggal di Masjidil Aqsa. Bila balik, baru Nabi SAW balik semula ke Mekah naik Buraq. Ketika Mi'raj, Nabi SAW tak naik Buraq. Baginda pergi naik Buraq sampai ke Masjidil Aqsa saja. Nabi SAW pun naik langit. Baginda ditemani Jibril AS. Baginda naik ke langit. Saya ringkas saja, ialah sebab kita pun nak jaga masa tu. Nabi SAW pun naik ke langit. Bila sebelum sampai langit pertama, bahkan semua langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sebelum nak masuk langit akan minta izin. Sebab setiap langit ni ada penjaga dia. Bila Nabi SAW dengan Jibril AS sampai langit pertama, malaikat penjaga langit tanya, siapa tu yang datang? Jibril AS bagi tahu, Jibril. Siapa yang datang bersama kau? Muhammad. Adakah dia dah diutuskan jadi Rasul? Maka Jibril AS bagi tahu, ya. Maka dibuka pintu langit, mereka masuk langit pertama. Nanti langit kedua pun begitulah seterusnya. Ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh juga berlaku perkara yang sama. Di sini satu isyarat iktibar dapat diambil. Apa iktibar dia minta izin? Sedangkan kalau ikut orang besar ni, kalau datang mana-mana tempat, macam Nabi dengan Jibril, ialah dua-dua makhluk mulia. Orang besar datang mana tempat, ialah tak payah minta izin. Bahkan pintu dibuka untuk dia. Dia akan disambut. Macam kadang-kadang kalau orang besar datang, orang akan sambut dia, buka pintu, masuk. Bukan dia kena minta izin. Tapi dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW dan Jibril bila nak masuk langit, mereka minta izin. Apa nak bagi tahu? Dalam Islam, antara perkara yang sangat ditekankan ialah adab. Adab antara perkara yang sangat ditekankan dalam Islam. Dan di antara adab yang diberatkan ialah adab minta izin. Kerana itu, bila kita datang rumah orang, kena nak masuk minta izin. Rumah orang, maksudnya milik dia. Rumah orang, maksud datang kena minta izin. Nak masuk bilik mak ayah pun dalam Quran ada bagi tahu minta izin. Kan? Ialah kenapa nak bagi tahu Islam sangat menekankan pada adab. Bila sampai langit pertama, Nabi SAW telah berjumpa dengan Nabi Adam
alaihissalam. Dan riwayat bagi tahu Nabi Adam alaihissalam tinggi dia 60 hasta. Nabi SAW jumpa Nabi Adam alaihissalam. Nabi SAW bagi salam, dia jawab salam. Dan kemudian lepas tu dia ucapkan kepada Nabi SAW, marhaban bin Nabi Saleh wal ibni Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang soleh dan kepada anak yang soleh. Lepas tu baru Jibril alaihissalam beritahu ini Adam alaihissalam. Nabi SAW naik lagi ke langit yang kedua. Di sebenarnya saya ringkas saja. Kalau ikut panjang lagi cerita dia. Nabi Adam AS tinggi 60 hasta, ada riwayat sebutkan. Nabi SAW naik ke langit yang kedua. Langit yang kedua sama juga minta izin. Nabi SAW jumpa dua orang pemuda. Kedua-dua pemuda ini ialah kacak dan dua-duanya umur lebih kurang sebaya. Pakaian mereka pun dalam riwayat itu beritahu lebih kurang sama. Rambut hitam. Nabi SAW bagi salam dan mereka jawab salam. Mereka ucapkan selamat datang kepada Nabi yang soleh dan kepada saudara yang soleh. Marhaban bin Nabi soleh wal aqis soleh. Jibril alaihissalam bagi tahu ini ialah Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mereka berdua ialah sepupu. Sebab apa? Sebab Nabi Isa alaihissalam anak saudara sepupu kepada Nabi Yahya alaihissalam. Mereka dua saudara. Nabi SAW naik ke langit ketiga, jumpa dengan satu orang lelaki yang sangat kacak. Nabi SAW bagi tahu, aku tak pernah lihat orang yang kacak macam tu. Nabi SAW bagi salam, dia jawab salam. Kemudian lepas tu dia ucapkan selamat datang kepada Nabi yang soleh dan kepada saudara yang soleh. Lelaki itu ialah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi SAW naik lagi ke langit yang keempat. Baginda berjumpa dengan satu orang lelaki yang agak tua, berumur. Lelaki itu sedang menulis. Nabi SAW bagi salam, dia jawab salam. Dia ucapkan selamat datang kepada Nabi yang soleh, kepada saudara yang soleh. Jibril AS beritahu orang ini ialah Nabi Idris AS. Dia seolah seperti sedang menulis. Kenapa Nabi Idris AS seperti sedang menulis? Ialah kerana Nabi Idris AS ialah orang yang memulakan penulisan ataupun persuratan. Kerana itu Nabi Idris AS ialah waktu itu sedang menulis. Nabi SAW naik ke langit yang ke-5. Nabi SAW jumpa satu orang lelaki seperti pendekar, badannya sasa, tinggi. Lelaki itu janggutnya tebal. Dalam riwayat beritahu sampai ke janggutnya sampai ke pusatnya. Janggut dia atas hitam, bawah putih. Nabi SAW bagi salam. Dia jawab salam dan kemudian dia ucapkan selamat datang kepada Nabi yang soleh, kepada saudara yang soleh. Kemudian Jibril AS bagi tahu lelaki ini ialah Nabi Harun bin Imran alaihissalam, iaitu saudara adik-beradik Nabi Musa alaihissalam. Nabi SAW naik ke langit ke-6. Di langit ke-6 Nabi SAW jumpa satu orang lelaki. Lelaki tersebut badannya besar, tinggi, sasa dan juga dia mempunyai bulu yang agak tebal. Mukanya putih kemerah-merahan dan riwayat beritahu rambutnya ialah rambut ikal mayang. Lelaki itu mukanya putih kemerah-merahan. Nabi SAW bagi salam dan dia jawab salam. Dia ucapkan selamat datang kepada Nabi yang soleh, saudara yang soleh. Jibril AS beritahu lelaki ini ialah Musa AS, Nabi Musa AS. Bila Nabi SAW nak pergi teruskan lagi perjalanan naik ke langit ke-7, Nabi Musa AS menangis. Nabi SAW tanya, kenapa tuan menangis? Nabi Musa AS bagi tahu bahawa Allah Ta'ala utuskan kau lepas aku. Allah utuskan kau lepas aku. Tapi umat kau, bila kau melakukan dakwah, umat kau lebih banyak yang menerima dakwah kau dan mereka akan menjadi orang yang paling ramai masuk syurga berbanding umat aku. Maknanya apa? Nabi Musa AS seolah menzahirkan duka cita. Bani Israel ramai tak menerima dakwah Nabi Musa AS. Umat ini akan menjadi sebahagian besar ahli syurga. Semoga Allah jadikan kita semua ahli syurga. Amin. Dalam hadis ada diriwayatkan bahawa umat Nabi Muhammad SAW akan menjadi 1/2 ahli syurga di akhirat nanti. Ada riwayat bagi tahu lepas tu Allah tambah lagi. Umat Nabi SAW akan menjadi 2/3 ahli syurga. 2/3 umat ni cover ahli syurga. 1/3 umat terdahulu. Semoga Allah jadikan kita semua ahli syurga. Amin, insya-Allah. Baik, lepas tu Nabi SAW naik lagi ke langit yang ke-7. Nabi SAW lihat satu orang lelaki. Nabi kata muka dia mirip muka aku. Muka Nabi SAW, muka dia mirip macam muka aku. Lelaki itu sedang bersandar di Al-Baitul Ma'mur, satu bangunan di langit sana, di Al-Baitul Ma'mur. Nabi SAW bagi salam, lelaki itu jawab salam dan diucapkan selamat datang kepada Nabi yang soleh, kepada anak yang soleh. Jibril AS beritahu lelaki itu
ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam duduk kat Baitul Ma'mur. Dalam hadis ada beritahu, Nabi beritahu Baitul Ma'mur setiap hari dimasuki oleh 70,000 para malaikat. Mereka akan tawaf di Baitul Ma'mur, mereka tak akan keluar sampai bila-bila. Allahu Akbar. Allah Maha tahu berapa ramai malaikat Allah Ta'ala. Sejak bila Allah cipta Baitul Ma'mur, sejak bila 70,000 malaikat tu masuk, sampai bila setiap hari 70,000 masuk sampai bila? Hanya Allah yang tahu. Setiap hari 70,000 masuk, tak akan keluar lagi. Dan ini tak termasuk malaikat yang lain. Ada lagi malaikat lain yang mana yang buat tugas lain. Yang ini 70,000 ni Allah cipta untuk itu je. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam bersandar di Baitul Ma'mur. Kenapa Allah muliakan Nabi Ibrahim alaihissalam duduk di Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur ni ialah seolah-olah kita kata Kaabah bagi para malaikat di langit sana. Dan dalam hadis bagi tahu Baitul Ma'mur ni ialah terletak langit ketujuh. Dia betul-betul setentang dengan Kaabah di dunia ni. Sampai dalam hadis kata kalaulah Baitul Ma'mur tu jatuh, dia akan jatuh di atas Kaabah dunia ini. Allah muliakan Nabi Ibrahim alaihissalam duduk ke Baitul Ma'mur. Kaabah para malaikat di langit sana ialah kerana Nabi Ibrahim alaihissalam telah bina Kaabah di dunia. Baginda telah bina Kaabah kat dunia dengan anak Nabi Ismail alaihissalam. Allah muliakan baginda duduk ke Baitul Ma'mur, Kaabah para malaikat di langit yang ketujuh. Nabi SAW naik lagi atas, baginda SAW tengok Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni pokok, tapi pokoknya begitu indah, Allah yang tahu. Sidratul Muntaha ada daun dia lebar. Nabi SAW bagi tahu satu daunnya ialah boleh mencakupi seluruh makhluk. Seluruh makhluk boleh duduk bawah satu daunnya. Dan Sidratul Muntaha begitu indah. Nabi bagi tahu bila datang perintah Allah Ta'ala, Sidratul Muntaha akan jadi macam kita kata berwarna-warni, begitu indah, tak boleh nak diungkapkan. Dekat Sidratul Muntaha ada 4 batang anak sungai dekat bawah dia. Nabi SAW tengok ada 4 batang anak sungai dekat dia akar dia. 2 sungai iaitu sungai syurga, 2 sungai lagi ialah sungai Nil dan sungai Furat. Sungai Nil ialah sungai yang berada di Mesir yang mengalir sampailah ke Sudan. Dan satu lagi sungai Furat yang ada di Iraq yang mengalir sampai lalu ke Syria. Baik, Nabi SAW juga ketika di Sidratul Muntaha, baginda telah melihat Jibril alaihissalam dengan wajahnya yang asal. Ketika di Sidratul Muntaha, Jibril alaihissalam zahirkan wajahnya asal. Dan riwayat bagi tahu Jibril alaihissalam ada 600 sayap. Satu sayap dibuka mencakupi timur dan barat. Nabi pernah tengok Jibril dengan rupa asal 2 kali. Satu di dunia masa mula-mula baginda diwahyukan. Satu lagi di alam langit, iaitu ketika pada malam Mi'raj. Selepas tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Nabi naik lagi melepasi Sidratul Muntaha. Itu yang bila nak naik lagi, Jibril alaihissalam kata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kalau saya teruskan perjalanan, naik lagi, saya akan terbakar. Tapi kalau tuan terus, tuan boleh jalan terus lagi. Tuan boleh lagi naik terus ke atas. Lepas tu Nabi SAW pun naik. Baginda terus naik. Baginda SAW bertemu dengan Allah Ta'ala. Baginda pun berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di sini ada satu perkara saya nak sampaikan sikit. Para ulama ada bincangkan, pada malam Mi'raj, adakah Nabi tengok Allah ataupun tidak? Nabi tengok Allah ataupun tidak? Sebenarnya ini ialah antara perkara yang memang berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada ikhtilaf di kalangan ulama. Bahkan ikhtilaf itu berlaku sejak zaman sahabat lagi. Sejak zaman sahabat lagi berlaku ikhtilaf. Iaitu pada malam Mi'raj, adakah Nabi tengok Allah ataupun tidak? Itu antara perbincangan yang para ulama dibincangkan. Okay, macam kalau mengikut Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi SAW, beliau punya pendapat Nabi SAW tak tengok Allah Ta'ala. Tapi kalau ikut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ialah mereka berpendapat Nabi SAW tengok Allah Ta'ala. Ini kerana manusia tak boleh tengok Allah kalau dekat alam dunia. Tapi bila dekat selain alam dunia, syurga, akhirat, atau alam dipanggil alam malakut, iaitu baginda bila berada kat langit, baginda berada pada alam malakut, maka Allah boleh bagi tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa keadaan Allah Maha Kuasa, Allah boleh lakukan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya sengaja bagi tahu perkara ini ialah kerana perkara ini kalau ada orang kata tak tengok pun ada pendapat, kalau kata tengok pun ada pendapat. Jadi jangan nafikan antara dua perkara tersebut. Baik,
Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, jadi Nabi SAW masa ketika bertemu dengan Allah Ta'ala sampaikan kepada baginda SAW 3 perkara utama. Memang biasanya kalau tuan-tuan dengar disampaikan solat, itu memang ma'ruf lah disampaikan solat. Tapi kalau dalam hadis ada bagi tahu bahawa baginda SAW disampaikan juga ada lagi 2 perkara lain. Okay, perkara yang pertama disampaikan kepada Nabi SAW, Allah sampaikan bahawa yang pertama Allah fardukan solat 50 waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sampaikan penutup surah Baqarah. Penutup surah Al-Baqarah, iaitu amanah Rasul sampai akhir. Amanah Rasul tu. Yang ketiga, Allah bagi tahu, wahai Muhammad, sesungguhnya umat kau yang buat apa-apa dosa selagi tak syirik ke aku boleh ampunkan dia. Mana kurniaan Allah Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad SAW. 3 perkara tersebut Allah sampaikan pada malam Mi'raj. Lepas tu Nabi SAW turun, baginda diringkaskan cerita. Nabi SAW bila baginda turun, baginda SAW jumpa Nabi Ibrahim, lepas tu jumpa balik Nabi Musa AS. Tu yang Nabi Musa AS tanya pada Nabi Muhammad SAW, apa yang Allah bagi pada engkau? Nabi SAW cerita pada Nabi Musa AS, dan Nabi SAW bagi tahu bahawa Allah bagi pada aku dan umat aku solat 50 waktu. Tu Nabi Musa AS cakap pada Nabi SAW. Nabi Musa AS kata, aku ada pengalaman. Aku berpengalaman dengan Bani Israel, umat aku. Bila Allah perintahkan mereka, mereka tak mampu buat. Dan umat kau ialah lemah. Mereka tak akan mampu buat solat 50 waktu. Pergi minta kepada Allah supaya Allah bagi kurang. Tu Nabi SAW pergi naik balik, bertemu dengan Allah Ta'ala. Nabi SAW minta supaya dikurangkan. Diringkaskan cerita, iaitu Allah kurangkan 5 waktu. Lepas tu jumpa Nabi Musa suruh kurang lagi, naik lagi. Tu yang sampai 9 kali naik turun, 9 kali naik turun, sampailah akhirnya berapa? Tinggal 5 waktu solat. Itu pun jumpa lagi Nabi Musa AS. Nabi Musa AS tanya, sekarang berapa? 5 waktu solat. Nabi Musa AS kata, 5 waktu solat ini umat kau lemah, itu pun mereka takkan mampu buat. Mereka tak mampu buat. Pergi minta kurang lagi. Tu Nabi SAW bagi tahu, aku dah malu dah dengan Allah Ta'ala. Maknanya cukuplah. Aku redha. 5 waktu ni aku dah malu dah, minta lagi kurang. Aku dah redha. Cukup ni. Bila Nabi SAW kata aku malu kepada Allah Ta'ala, cukuplah 5 waktu ini. Waktu tu kedengaran satu suara wahyu daripada Allah Ta'ala pada Nabi SAW. Apa dia? Iaitu diberitahu bahawa, wahai Muhammad, 5 waktu tersebut aku anugerahkan kepada umatmu. Aku anugerahkan kepada umatmu, dan aku bagi keringanan 5 waktu. Dan setiap satu solat itu digandakan 10 kali ganda. 5 waktu solat umat Muhammad SAW ialah menyamai solat 50 waktu. Allah bagi kurniaan. Jadi umat ini solat 1 waktu sama 10, dan solat 5 waktu ialah sama dengan 50 waktu. Maknanya begitu besar kurniaan Allah Ta'ala kepada kita semua. Solat 5 waktu kita ialah sama macam solat 50 waktu yang asal yang Allah bagi pada Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, itu pun ada orang tak jaga solat lagi. Kerana itu pun ada orang tak solat lagi. Siapa yang rugi? Dia yang rugi. Dan dia akan tahu rugi itu bila jumpa Allah nanti di akhirat. Kat dunia mungkin tak nampak, tapi di akhirat dia pasti akan nampak perkara tersebut. Semoga Allah beri kita taufik dan hidayah untuk kita jaga solat sampai mati, insya-Allah. Amin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Nabi SAW turun. Ada riwayat bagi tahu bila Nabi SAW sampai ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa tu Nabi SAW ada solat balik. Lepas tu baru dah Nabi SAW pulang semula ke kota Mekah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, peristiwa Isra' Mi'raj ini dia berlaku pada satu malam. Dia waktu di bila? Waktu malam yang begitu sekejap. Waktu malam yang mana begitu sekejap. Bila berlaku? Pada hari Ahad malam Isnin. Isra' Mi'raj ni berlaku Ahad malam Isnin, lepas Isyak. Tapi bukan lepas Isyak terus. Para ulama kata dia lambat. Kalau contoh kata kita lepas Isyak, kita habis Isyak pukul 9. Dia berlaku dalam lambat, mungkin pukul 1 atau mungkin pukul 2. Tapi sebelum subuh Nabi SAW dah balik. Allah Ta'ala buat. Itu yang bila Nabi SAW pulang besok pagi itu, Nabi SAW bagi tahu dengan orang kafir Quraisy apa yang berlaku. Sebenarnya bila Nabi SAW punya kebiasaan, bila pagi-pagi biasa Nabi SAW akan pergi ke Kaabah. Baginda akan pergi Kaabah. Orang Quraisy memang pagi-pagi akan jumpa Nabi, tanya, ada cerita baru tak ini? Kan ada cerita baru tak ini? Biasa Nabi akan sampaikan wahyu Allah. Nanti biasa mereka akan ejek. Dia orang akan ejek Nabi.
Bila Nabi sampaikan wahyu. Tengok-tengok pagi bila Isra Mi'raj malam tu, pagi tu Abu Jahal datang. Abu Jahal datang tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muhammad, hari ni ada cerita baru tak?" Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sampaikan Isra Mi'raj. Bila dengar saya Isra Mi'raj, dia kata, "Engkau pergi satu malam. Pergi Isra, pergi Masjid Aqsa, pergi ke Masjid Aqsa, lepas tu naik ke langit. Sebelum subuh dah ada dengan bersama dengan kita. Kami pergi ambil masa sebulan pergi, kalau pergi Masjid Aqsa balik sebulan." Itu yang Abu Jahal kata, "Kalau macam tu kau tunggu dulu, aku nak kumpul kau orang Quraisy." Dia nak buat jahat ramai-ramai. Kadang ada orang dia nak buat jahat, dia tak nak buat jahat seorang, dia nak buat jahat ada geng. Itu Abu Jahal dengar tu, dia takut nak kumpul kau orang. Abu Jahal kumpul kau orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy dengar, mereka pun datang. Abu Jahal kata, "Sekarang apa yang kau cerita kat aku, cerita kat diorang." Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan cerita. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan cerita, orang kafir Quraisy pun semua gelakkan Nabi, ketawakan Nabi. "Oh Muhammad," ni lebih kurang lah macam bahasa dia, "Muhammad, kami nak pergi Masjid Aqsa sebulan, balik sebulan. Kau kata pergi satu malam. Lepas tu kata pergi naik langit pula." Mereka tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baiklah, kalau betul kau kata cerita dia betul macam kau dakwa, macam kau cerita, sekarang bagi tahu pada kami, ceritakan kepada kami, bagi tahu kepada kami macam mana keadaan Masjidil Aqsa." Waktu tu bila mereka tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tanya beberapa soalan. Permulaan ada soalan yang mereka tanya, Nabi jawab. Tapi lepas tu mereka susahkan soalan. Antara soalan yang mereka sengaja susahkan tanya, Masjidil Aqsa ada berapa pintu? Nabi SAW datang Masjidil Aqsa, baginda bukan datang nak kira pintu. Baginda datang solat. Kadang saya masuk masjid pantai pun, kerana saya tak perasan masjid pantai berapa pintu. Kan, tak kira, kita datang solat, lepas tu kita balik. Kadang-kadang dah 10 kali datang, tak tahu. Nabi SAW datang, baginda SAW tak memberi perhatian pada pintu, baginda datang solat, baginda pergi. Tapi mereka sengaja susahkan. Bila mereka tanya Masjid Aqsa berapa pintu, Nabi SAW waktu tu baginda dah mula susah hati. Sebab baginda tak tengok. Dan kalau Nabi tak bagi tahu, mereka akan kata Nabi tipu. Waktu tu bila Nabi SAW susah hati, Allah Ta'ala terus pampangkan di hadapan Nabi SAW. Macam kita kata, tuan-tuan tengok skrin muka saya, Allah pampangkan skrin depan Nabi SAW, seolah-olah macam tu. Tunjuk Masjid Aqsa depan Nabi SAW. Nabi SAW kira berapa pintu, Nabi bagi tahu. Mereka tanya lagi beberapa soalan. Mereka tanya lagi, ada soalan susah, tanya pasal Masjid Aqsa. Ini berapa, ini berapa. Nabi SAW kira, Nabi SAW bagi tahu. Bila mereka dah tak boleh cakap apa dah, apa saja mereka tanya, Nabi jawab. Mereka tak boleh cakap apa dah. Akhir sekali mereka kata, "Muhammad, sebenarnya kau ni tukang sihir. Kau ni pandai betul buat sihir." Tetap tak nak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu mereka, Abu Bakar datang. Bila Abu Bakar datang, mereka kata pada Abu Bakar, "Ni tengok kawan kau ni. Sebelum ni duk cerita pelik-pelik. Ini kata pergi pula satu malam pergi ke Al-Aqsa, lepas tu pergi pula ke langit. Kau boleh percaya ke cerita dia ni?" Waktu tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jawab. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jawab pada Nabi sallallahu kepada orang kafir Quraisy. Abu Bakar jawab apa tuan-tuan? Abu Bakar kata, "Kalaulah Muhammad dia bagi tahu pada aku satu perkara, peristiwa yang lagi jauh daripada ini, pasti aku akan benarkan apa dia cakap. Apa dia cakap, pasti aku akan benarkan apa dia cakap." Sebab itulah selepas tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dipanggil dengan gelaran As-Siddiq, orang yang sentiasa benarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, kerana itu Allah bagi tahu Isra Mi'raj ni ialah ujian untuk manusia. Ujian untuk manusia. Betul lah. Sebenarnya betul. Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Peristiwa Isra Mi'raj ni ujian untuk manusia sampai akhir zaman. Dia bukan ujian untuk Quraisy Mekah tuan-tuan. Bahkan juga ujian untuk orang Islam zaman ni. Zaman ni bahkan Allah zahirkan sampai sekarang. Apa dia? Orang yang beriman akan percaya. Tapi orang yang lemah imannya atau yang mana menggunakan kepandaian akal untuk faham, juga na'udzubillah kerana boleh terkeluar dari agama. Kafir memang tak boleh. Orang yang bukan Islam kafir memang tak boleh percaya. Kenapa? Kerana mereka akan gunakan ikut akal mereka. Satu perkara tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya nak sentuh sikit, keluar sikit daripada tajuk, tapi saya nak sentuh sikit. Sebab itu tuan-tuan, amalan agama ni tuan-tuan, dia bukan boleh faham ikut akal. Dia bukan boleh faham ikut akal. Kalau kita faham ikut akal, semua benda faham ikut akal, betul akal kena pakai. Jangan kata tak pakai akal, tak pakai akal masalah agak. Tapi kalau kita nak faham agama ikut akal, banyak perkara kita akan kadang-kadang boleh tergelincir. Sebab itu kadang-kadang contohlah kata, macam kita kata datang masjid asbab Allah pelihara, datang masjid asbab Allah jaga,
Datang masjid asbab tolak azab. Datang masjid asbab macam-macam. Allah bagi rahmat, bagi sakinah, bagi apa dalam keluarga. Kalau kita ikut akal, mungkin kita akan kata, oh tak boleh, Covid. Kalau Covid, masjid datang, kita kena Covid. Kan? Itu akal gitu. Tapi Allah Maha Kuasa. Nabi SAW dah bagi tahu banyak perkara. Bahawa contohnya, saya sentuh satu perkara. Macam contohnya Nabi SAW bagi tahu bahawa kalau kita buat amalan agama, Allah akan jaga. Allah akan jaga. Allah akan jaga. Nabi bagi tahu satu orang kalau keluar masjid, kalau keluar rumah, dia baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Satu orang keluar rumah baca doa tu. Nabi bagi tahu, bukan saya bagi tahu. Dalam hadis Tirmizi, Nabi kata siapa yang keluar rumah baca doa tu, Allah akan pelihara dia, Allah akan bagi hidayat, Allah akan jaga dari apa musibah. Syaitan pun lagi daripada dia. Siapa bagi tahu? Nabi. Tapi kalau guna ikut akal boleh tak? Kita tak faham. Kita mungkin paling faham tinggi kita mas je. Itu paling tinggi akal kita. Mas. Tapi saya tak nafikan. Saya tak nafikan. Pakai mas. Jangan tak pakai. Kan kena denda RM10,000 sebab saya tak nak bayar. Dia saya beritahu awal. Jadi pakai. Tapi itu tahap kita. Tapi lebih daripada itu, orang beriman kena yakin pada Allah Ta'ala. Allah boleh buat segala-galanya. Di samping kita ikhtiar pakai mas, jaga kesihatan. Tetapi kalau kita yakin dengan Allah, banyak perkara Allah boleh buat. Kan kita jaga amalan agama, Allah akan bagi. Baik, itu antara iktibar Isra Mi'raj, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala. Lepas tu Nabi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diberi dengan gelaran As-Siddiq, orang yang sentiasa benarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebenarnya panjang lagi peristiwa dia, banyak lagi perkara kan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Lepas tu sebagai penutup sebelum saya sampai ke iktibar, sebagai penutup ialah Nabi balik sebelum subuh. Nabi dah sampai sebelum subuh tu. Nabi SAW dah sampai semula ke kota Makkah. Tapi bilakah Nabi mulakan solat fardu? Lepas tu zuhur tu, Nabi kan balik Isnin pagi. Subuh tu Isnin pagi, Nabi SAW mungkin solat wallahualam maksudnya. Tapi Nabi mulakan solat ialah bila masuk zuhur tu. Zuhur hari Isnin tu, Jibril AS datang. Jibril AS telah solat jemaah dengan Nabi SAW. 2 orang. Jibril jadi imam, Nabi SAW jadi makmum. Jibril AS solat dengan Nabi 10 waktu. Jibril AS solat dengan Nabi di Kaabah, betul depan Kaabah, antara sebelah pintu Kaabah tu. Pintu Kaabah sebelah tu antara Kaabah dengan yang kawasan yang mana di antara pintu Kaabah dengan kawasan yang dipanggil apa? Maqam Ibrahim. Kat situ, kat depan Kaabah, mereka berdua solat. Jibril jadi imam, Nabi SAW jadi makmum. 10 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh besok, hari Selasa. Lepas tu besok lagi. Maksudnya, hari Selasa tu pula, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, 10 waktu. 5 waktu yang pertama, Jibril AS solat dengan Nabi awal waktu. Besok tu, maksudnya yang 5 waktu lagi yang seterusnya, Zuhur sampai seterusnya tu, Subuh tu, Jibril AS solat, iaitu akhir waktu. Selepas dah solat 2 hari tu, ialah kita kata 10 waktu tu, Jibril AS pun sampaikan pada Nabi Muhammad SAW, ni 10 waktu ni ialah waktu solat, ialah waktu ini. Jadi yang mana solat awal waktu tu, itu permulaan waktu solat, dan akhir waktu ialah akhir bagi waktu solat. Jadi lepas tu Nabi SAW telah tunjukkan solat kepada umat Islam. Cuma tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, di Mekah bila solat fardu disampaikan, sahabat pun solat. Tapi di Mekah tak ada solat berjemaah. Kenapa waktu tu pada awal Islam? Kerana kalau mereka solat akan dipukul, silat-silat akan dibunuh, akan diseksa. Maka kerana itu di Mekah tak ada solat jemaah. Bila solat jemaah mula didirikan bila Nabi hijrah Madinah. Bila Nabi hijrah Madinah, Madinah bumi Islam, maka baru ada solat jemaah di masjid di Madinah. Bermula dari Masjid Quba dan masjid-masjid seterusnya. Tapi di Mekah tak ada. Tapi waktu tu solat fardu dah ada lebih kurang 2 tahun sebelum dia Nabi SAW hijrah ke Madinah. 2 tahun lepas tu baru dah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebagai penutup, ada beberapa iktibar dari peristiwa Isra Mi'raj ni. Beberapa iktibar. Iktibar yang pertama kan, ialah iktibar ni terlalu banyak tuan-tuan. Kalau kita nak ambil iktibar terlalu banyak. Saya nak sentuh beberapa iktibar saja. Iktibar yang pertama dari Isra Mi'raj ni ialah nak bagi tahu yang pertama sekali, Allah Maha berkuasa buat segala-galanya. Dan kita umat Islam kena yakin terhadap Allah bahawa Allah boleh buat segala-galanya. Kan macam peristiwa Isra Mi'raj, Allah bawa satu malam pulang semula.
Nak bagi tahu apa dia kekuasaan Allah yang maha hebat dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Iktibar kedua ialah nak bagi tahu dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni ialah nak bagi tahu keagungan dan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra' Mi'raj tak pernah berlaku pada orang lain, hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naik sampai langit, bahkan sampai melepasi Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan kepada keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah. Allah jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah mi'rajkan sampai melepasi 7 langit. Tu iktibar kedua. Iktibar ketiga ialah nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, begitu pentingnya perintah solat. Begitu pentingnya perintah solat. Perintah-perintah lain Allah sampaikan wahyu melalui Jibril, tapi perintah solat ni, untuk solat 5 waktu ni Allah panggil Mi'raj, panggil Isra' Mi'raj. Besarnya perintah solat. Maknanya bukan main-main perintah solat. Kerana itu Nabi bagi tahu tanda antara orang Islam solat. Tanda orang tak Islam solat. Tak solat. Bukanlah kita kata orang tak solat tu kafir, tak. Tapi maksud nak bagi tahu tu tanda. Kalau Muslim dia mesti solat. Kalau selain itu tak mungkin orang yang Islam sebenarnya tak solat. Kerana itu pentingnya untuk orang Islam menjaga solat. Baik. Yang keiktibar yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni kalau kita tengok, Nabi punya perjalanan daripada masjid ke masjid. Masjidil Aqsa pergi ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Masjid ke masjid. Maknanya Nabi punya tour ni, rihlah, travel Nabi ni ialah masjid ke masjid. Lepas tu Nabi naik langit, singgah balik masjid. Lepas tu balik pun semula ke masjid. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu bagi umat Islam, perkara yang sangat penting untuk mereka ialah masjid. Masjid ni seolah kita kata satu jantung bagi umat Islam. Jantung bagi kampung kita. Maka pentingnya masjid. Maka kerana itu umat Islam kena datang masjid. Masjid bukan sekadar kita terbangunan nak hebat, tetapi masjid tu ialah hebatnya bila orang datang. Maka kerana itu kita perlu usaha supaya masjid ni, supaya lagi orang dapat datang masjid. Ramai orang datang masjid. Sekarang itu peristiwa Isra' Mi'raj tunjukkan Nabi telah Isra' Mi'raj dari masjid ke masjid. Kerana itu bila Nabi hijrah Madinah pun, perkara yang pertama Nabi bina ialah masjid. Nabi tak bina benda lain. Nabi asaskan masjid dulu, Masjid Quba, lepas tu Masjid Nabawi, lepas tu sahabat pun mereka istiqamah datang masjid. Kerana itu kita nak usahakan ini, antara perkara kena usahakan, iaitu bagaimana umat Islam seluruhnya, khususnya waktu solat berjemaah dapat datang masjid. Boleh tuan-tuan insya-Allah. Baik, bukan datang pada malam Mi'raj, Isra' Mi'raj je. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iktibar yang seterusnya dari peristiwa Isra' Mi'raj ni, peristiwa Isra' Mi'raj tak berlaku siang, dia berlaku malam. Allah boleh dia buat Isra' Mi'raj pagi, asar pun waktu pendek ke, tapi Allah pilih malam. Bahkan Allah sebut subhanallazi asra bi 'abdi lailan, waktu malam Allah sebut. Okey, kenapa Isra' Mi'raj Allah pilih waktu malam? Ialah nak bagi tahu malam ini ialah keadaan hamba paling hampir dengan Allah Taala. Keadaan hamba paling dekat dengan Allah ialah waktu malam. Maka kerana itu malam kita perlu bangun tahajud, doa kepada Allah, menangis di hadapan Allah. Ini lagi kita sekarang ni semua diuji dengan Covid. Satu dunia diuji dengan Covid. Kita pun tak nak ujian ni, tapi Allah uji kita. Waktu malam bangun tahajud, doa kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah wabak daripada kami. Kan umat Islam kena bangun malam. Sebenarnya bukan tak ada wabak je, tak ada wabak pun kena bangun malam. Kan doa kepada Allah Taala, Allah bagi hidayah. Allah Taala bagi kita masuk syurga, doa kepada Allah Taala. Di waktu malam ialah waktu hamba begitu dekat dengan Allah Taala. Kerana tu dalam hadis sahabat tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bilakah waktu doa Allah paling dengar? Paling dengar ni maksudnya Allah setiap masa dengar, tapi makna doa paling makbul. Nabi bagi tahu 2 waktu. Nabi kata jauful lailil akhir wa duburas salawatil maktubat. Nabi bagi tahu 2 waktu yang mana Allah paling dengar doa. Apa dia? Pertama Nabi kata ialah hujung malam. Hujung malam. Maksudnya waktu malam. Nombor 2 Nabi kata lepas solat fardu. Lepas solat fardu juga waktu doa makbul. Sebab itu lepas solat fardu jangan sombong. Lepas solat fardu kalau boleh, kalau tak ada hal lah, jangan lupa doa. Paling kurang kalau boleh pun doa pendek kan. Ni. Tapi waktu malam Nabi SAW sebutkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, iktibar yang terakhir daripada Isra' Mi'raj, kalau ikut iktibar terlalu banyak, tapi antara di iktibar dia iaitu dosa-dosa yang tadi tu, yang disebutkan tadi tu, dosa-dosa tu. Antara dia dosa iaitu apa dia? Tak jaga solat, dosa makan harta orang, riba, dosa zina, dosa tak tunaikan amanah. Dosa-dosa itu ialah dosa menipu. Dosa menipu.
dosa makan rampas harta orang secara zalim, dosa-dosa itu sebenarnya diperlihatkan pada kita untuk kita ambil berat, supaya perkara itu perlu diperjauhi. Supaya kita hidup kita ialah perlu menjauhi dosa-dosa tersebut. Jadi apa yang disampaikan pada malam ini, saya minta maaf, memang saya pun nampak dah terlebih waktu dah. Tapi harap-harapnya tuan-tuan tidaklah berkira sangat waktu lebih tu kan. Kalau tidak kan tak sempat nak turun langit kan, baru naik langit tak sempat turun. Jadi sebab tu saya bagi habis turun langit sampai kita boleh habiskan kisah tersebut. Saya minta maaf kan. Tadi bila kita punya pengurusi majlis, maaf cikgu cakap dengan saya pukul 9. Saya dalam fikiran saya cuba, tapi saya rasa tak sampai kan. Pukul 9. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan dapat bagi tumpuan. Yang penting kita dapat iktibar dari peristiwa tersebut. Okey, sebelum kita tutup majlis, ada apa-apa nak tanya tak? Kalau apa nak tanya silakan. Ada apa-apa nak tanya soalan sebelum kita tutup majlis? Ada apa nak tanya? Ya, okey, Tuan Haji satu, okey dah. Dia dulu. Okey, apa dia Tuan Haji? Sila. Baitul Ma'mur ke Masjid Aqsa? Macam mana? Okey, Okey, pertanyaan Tuan Haji, masa Nabi SAW solat di Masjid Aqsa kan? Okey, tadi masa kat awal pun dalam ceramah saya dah sampaikan, peristiwa Isra' Mi'raj ni ialah berlaku dengan roh dan jasad Nabi. Tuan Haji nak tanya pasal Nabi ke, ataupun nak tanya pasal Nabi SAW ke, atau nak tanya pasal para Nabi tu? Pasal para Nabi datang. Para ulama, kalau kita baca dalam kitab pun, para ulama ada bincangkan para Nabi yang datang pada malam solat belakang Nabi, sebenarnya kalau dekat tempat lain, ceramah saya kalau saya masa tak ada Covid lah, kadang saya pernah ceramah Isra' Mi'raj 2 jam. Bukan saya nak cerita lama tu, atau bukan saya nak cerita hebat, tapi biasa saya akan sampaikan juga perkara tu. Tapi kerana malam ni saya nak ringkas saja. Tapi Haji tanya, bagus. Para Anbiya alaihissalatu wassalam, memang ulama ada bincangkan yang solat dengan Nabi tu mereka datang dengan jasad dan roh, ataupun datang dari roh. Kalau kita tengok hadis tak ada beritahu jelas, hanya disebutkan bahawa mereka datang. Tapi para ulama kata kalaulah mereka datang dengan roh, itu pun adalah mungkin makna boleh, atau boleh jadi mereka datang dengan jasad dan roh. Adalah tidak mustahil bagi Allah keluarkan mereka daripada kuburan mereka, yang Allah tahu di mana mereka berada. Allah keluarkan mereka, Allah cantumkan mereka dengan jasad dan roh, solat belakang Nabi SAW. Dua-dua pendapat tu ada. Boleh jadi dengan roh, boleh jadi dengan jasad dan roh. Tapi bila Nabi jumpa mereka, Nabi tengok muka mereka dengan muka asal. Itu Allah Maha tahu. Sebab kalau kita tengok hadis, hanya disebutkan mereka solat belakang Nabi, mereka datang. Tapi siapa yang datang tu, jasad ke roh, atau roh saja? Dua-dua ada pendapat. Dua-dua Allah boleh buat. Wallahualam. Tuan Haji tanya apa? Kalimah Allah nak tanya. Ni keluar tajuk ni. Tak apa, sila. Tak apa, sila. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pasal masalah kalimah Allah ni, pasal berkenaan dengan kalimah Allah ni, sebenarnya dekat media sosial dah dibincangkan panjang lebar. Dan satu lagi, Jabatan Mufti Negeri Sembilan, bahkan Jabatan Mufti di Malaysia secara umumnya pun dah keluarkan fatwa awal. Sebab isu ni bukan baru timbul, sejak 2004, 2006 dan begitu seterusnya dah timbul pasal masalah penggunaan kalimah Allah. Dan fatwa jelas bagi tahu bahawa apa dia? Maknanya orang bukan Islam, non-Muslim tak dibenarkan untuk gunakan kalimah Allah. Dalam buku mereka, dalam mereka punya edaran, mereka tak dibenarkan gunakan kalimah Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, isunya ialah bukan semata-mata nak guna kalimah Allah tu. Maksudnya isu yang utamanya ialah bukan semata-mata nak gunakan kalimah Allah tu. Sebab kalau pada hakikatnya kita tengok, kita orang Islam atau orang bukan Islam, apa beragama dia? Sama ada dia percaya Allah atau tak percaya Allah langsung. Etis lah kita sebagai apa beragama dia. Semua Tuhan kita, orang terima ke tak terima, Tuhan kita ialah Allah. Itu hakikat. Pada hakikat ni macam tu. Tetapi masalah isu kalimah Allah ni ialah orang yang sekarang mereka nak minta supaya nak guna kalimah Allah ni, tujuan mereka ialah kerana nak bawa orang pada agama mereka. Itu sebenarnya agenda mereka. Dan itu yang bahaya. Yang bahaya ni kat situ. Kalaulah kata benda tu tak ada faedah bagi mereka, buat apa mereka perjuangkan?
Tujuan mereka sungguh-sungguh perjuangkan, bincang balik, buka kes balik, bincangkan balik dekat mahkamah, sampai akhirnya dekat mahkamah persekutuan ni mereka bincangkan balik. Tujuan mereka ialah nak sebarkan kristianisasi. Itu sebenarnya untuk nak sebarkan agama bukan Islam mereka. Sebab kalaulah contoh kata orang Islam yang paling jahil pun tahu, kalau kita tanya budak-budak pun, walaupun jahil, budak-budak atau kadang tak semayang pun, tapi kadang kalau kita tanya siapa Tuhan kau, dia tahu Allah. Siapa Nabi kau? Muhammad. Kan? Itu orang paling jahil. Orang Islam walaupun tak semayang pun, tapi kan dia tahu Allah Muhammad Allah ialah Tuhan dia. Dan kalau orang bukan Islam dia tak guna, dia panggil God, kan apa ni, tak guna. Tapi sekarang ni bila nak kelirukan orang Islam, supaya orang Islam pun boleh boleh sikit-sikit bawa pada agama mereka. Mereka pun silap-silap boleh tukar agama. Nak kelirukan mereka, maka salah satu cara dia ialah samakan nama. Dalam edaran mereka, dalam buku mereka. Sebelum dia gunakan God, Tuhan. Lepas tu ada anak Tuhan. Lepas tu ada lagi roh suci, kan? Tapi sekarang ni mereka nakkan kalimat Allah tu nak digunakan, ialah kerana sebenarnya tujuan dia apa? Nak pesongkan akidah umat Islam, khususnya umat Islam, nak bawa mereka. Sebab sebelum ni mereka kalau nak kata pada orang Islam Tuhan, tapi kalau dah dibenarkan, lagi-lagi bila dibenarkan secara rasmi, bila mereka nak berdakwah, saya tak kata dakwah, sebab orang bukan Islam tak layak panggil mereka punya dakwah, ataupun kita kata nak panggil mereka nak sebarkan ajaran mereka, agama mereka. Sekarang kalau dibenarkan, katalah kalau dibenarkan, mereka akan boleh kata, oh kita semua hamba Allah. Kat situ dah nampak sama. Allah, kan? Padahal Allah yang kita percaya dengan Allah yang dia percaya ialah berbeza. Allah kita percaya Maha Esa. Allah kita percaya Maha Esa. Allah yang kita percaya ialah tak ada anak dan tak diperanakkan. Allah yang kita percaya seluruh makhluk bergantung pada dia tak perlu pada siapa. Allah macam dalam surah Qul Huwallahu Ahad itulah. Tapi Allah yang kalau dia guna nama Allah tak macam yang kita percaya, maka sebenarnya beza. Walaupun hakikatnya Tuhan ibu Allah, tapi apa yang dia percaya pasal Allah tak sama. Dia percaya apa? Ada anak Tuhan. Ada ni, na'uzubillah. Jadi kesimpulan dia apa yang saya terang ini, yang kita kena ambil berat tu agenda tu. Dan ini sangat bahaya. Dia sangat bahaya, iaitu apa dia, kita kena hati-hati. Dan kita doa kepada Allah Ta'ala, memang sebenarnya kes tu doa nak buka balik supaya tak dibenarkan perkara tersebut. Dan memang kita umat Islam kena takut perkara ni. Kita kena ambil berat. Kalaulah sebagai contoh peristiwa Isra' Mi'raj pun ada orang Islam boleh nafikan, tak mustahil ada orang Islam juga boleh terima perkara tersebut. Jadi kalau melihat pada realiti, memang sewajarnya perkara itu dilarang, adalah tak dibenarkan sama sekali. Orang bukan Islam dan kita semua umat Islam kena sokong bahawa tak dibenarkan orang bukan Islam gunakan kalimah Allah untuk Tuhan yang mereka percaya. Kerana Tuhan yang kita percaya dengan Tuhan yang dia percaya tak sama. Dari segi dia punya definisi dia ialah tak sama. Kita kena sokong perkara tersebut dan doa banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Kan sebab apa tuan-tuan? Itu saya cerita tadi, orang datang masjid ni secara umum, memang secara umum lah kau datang masjid, datang kuliah, memang tak akan terkesan dengan perkara tu. Secara umum lah, kalau orang bukan Islam datang, Tuhan, kita tak, salah, ni salah. Bila lah ada anak Tuhan, kita kata. Kalau contoh kata dia cakap dengan kita bodoh-bodoh kita pun kita boleh jawab. Tapi yang kita khawatir generasi kita, anak-anak kita. Lagi-lagi kalau anak kita tak pernah belajar agama. Anak kita solat pun tak pernah datang. Anak kita duduk kat mana tuan-tuan? Anak kita belajar universiti. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, dakwah kristianisasi ni sangat giat dibuat di universiti. Sebab itu kita jangan bangga sangat anak kita belajar universiti. Saya tak kata belajar universiti salah. Boleh belajar universiti, tapi kadang-kadang akidah anak-anak kita kena tengok juga. Sebab kerana universiti-universiti ni, pusat-pusat pengajian, UPM, macam-macam dakwah masuk. Dan antara yang begitu pesat dijalankan dakwah kristianisasi. Begitu hebat. Kita tak tahu. Tak tahu. Dengan Syiah, dengan Wahabi, dengan Kristian masuk, kan? Dan masalah kalau anak-anak kita, terutama generasi muda, tak pernah belajar. Tak pernah belajar pasal Islam. Orang yang datang kuliah mungkin insya-Allah terjaga, tapi orang tak jaga, kan? Kalau saya start dia kata Allah, kan, Tuhan kita sama, kenapa you takut-takut dengan saya punya Tuhan? Kan? Padahal Tuhan kita sama. Jadi itu nampak ada ni. Jadi dia akan mudah untuk tarik. Itu sebenarnya agenda mereka. Agenda yang utama ialah nak tarik orang pada agama mereka. Kita tak akan redha dengan perbuatan tersebut. Jadi kita wajib pertahankan.
tentang perkara tersebut. Okey, baik. Wallahu alam, sampai itu saja. Minta maaf dah lebih dah lebih 9 dah bahkan 9:30. Okey, baik. Wallahu alam. Semoga apa yang disampaikan pada malam ini kita dapat ambil iktibar, manfaat, dan kita sampaikan kepada saudara kita yang lain. Baik, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa al-kiram wa ashabil idham wa ila masyayikhina wa masyayikhikum jami'il muslimin wal muslimat wa an yubarika fi hadzal majlis wa yaghfir lana wa jami'il muslimin 'ammatan wasi'atan rahmatan 'ammatan wasi'ah ya rabbal alamin wa ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa al-kiram wa jami'il muslimin hadhihi wa kullu salihah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika.